Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk topik terakhir ya. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk subtopik terakhir untuk 3.1 persekitaran kod. Okey, iaitu menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator untuk menyelesaikan masalah. Okey, so sebelum ini kita sudah tengok jenis data, apa dia pemboleh ubah, pemalar dan operator. Okey, so hari ini kita nak gabungkan. Kebanyakan aplikasi yang sedia ada guna gabungan daripada beberapa jenis data yang berlainan. Jarang-jarang kita ada aplikasi yang guna satu jenis data sahaja. Ingat lagi tak apa dia jenis data? Okey, kalau tak ingat, jom kita imbas kembali. Okey, jenis data pertama, nombor, ada dua jenis, integer ataupun double. Kalau integer dia nombor bulat, tak ada titik perpuluhan, dia boleh negatif, dia pun boleh positif. Okey. Kalau double dia ada titik perpuluhan. Okey, boleh positif dan boleh negatif. Yang kena ingat double ini dalam Python tak ada ya. Python kita guna float. Okey, yang tak ingat tu boleh rujuk balik nota yang cikgu bagi sebelum ni. Okey. So, untuk aksara, apa dia? Iaitu char dengan string. Apa beza antara char dengan string? Kalau char, dia satu sahaja. Okey, digunakan untuk mewakili aksara, iaitu huruf, okey, digit atau simbol. Kalau string, dia satu rentetan. Okey, termasuk juga space ya. Space juga adalah salah satu aksara. So string ini dia boleh jadi satu ayat lah atau satu perkataan. Kalau char, satu huruf saja ataupun satu digit saja, satu nombor saja atau satu simbol. Okey. Seterusnya kita pun sudah tengok data jenis boolean. Boolean ni. Apa dia boolean? Boolean ini yang ada kaitan dengan true or false. Okey. So kalau dia penyataan yang tak betul ataupun tak sesuai, tak memenuhi syarat, dia akan keluarkan paparan false. Ataupun kalau penyataan tersebut adalah benar atau memenuhi syarat yang kita bagi, dia akan ada true. Okey. So kita tengok kebanyakan aplikasi dia guna gabungan jenis data macam cikgu sebut tadi. Ini bermaksud segment code yang dibangunkan terdiri daripada pelbagai jenis data. Tak mungkin kita guna sejenis sahaja. Okey, agak jarang lah. So, gabungan ini mengikut keperluan. Apa maksud cikgu? Kita tengok contoh lebih senang faham ya. So, aplikasi ataupun apps. Contohnya, kalau kita ada satu game dekat handphone. Permainan game itu perlumbaan kereta. Okey, jenis data yang kita perlu untuk membangunkan game tersebut. Katakan, bayangkan kamu adalah orang yang cipta game tu. Okey. So, jenis data yang pertama yang mungkin kita perlu ialah integer. Integer ni digunakan untuk kedudukan pemenang. Kedudukan pemenang ni kita guna integer dan bukan double atau float. Kenapa? Dia tidak ada perpuluhan. Dapat tempat pertama ke kedua ke, semua nombor bulat. Okey, pengiraan masa pengiraan masa pula dia adalah double atau float sebab masa tu boleh 2.1 saat, 3.5 minit, dia ada perpuluhan. So lebih sesuai kita guna double atau float. Kalau nama pemain kita guna pemboleh ubah. Okey, nama pemain contohnya pemboleh ubah, kalau saya main saya letak Cikgu Teo. Kalau Haikal yang main, Haikal akan letak nama dia. So dia berubah. Okey, so contoh lain kamu boleh rujuk lah. Okey, nanti dalam buku teks ya. So cikgu hanya terangkan satu saja nah. Next. Okey, so kita tengok satu contoh ni. Okey, hari ni cikgu akan tunjuk cara macam mana kita nak buat satu apps berdasarkan contoh yang ada dalam buku teks ni. Okey, so ini apps yang kita nak buat. Kita kena faham apa yang soalan yang nak ataupun apa kehendak. Okey, soalan ni. So, I ni seorang usahawan pakaian tradisional Melayu.
Dia ingin memudahkan pengguna laman sesawannya dalam membuat pemilihan saiz pakaian berdasarkan ukuran badan yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, maksudnya dia ada laman web dia lah. Contohnya dia ada dekat Facebook ataupun ada dekat aini.com. Dia nak jual pakaian. Sekarang dia nak bantu siapa-siapa yang nak beli itu untuk memilih saiz. Anda diminta membangunkan satu segmen kod yang berfungsi untuk menerima input bacaan ukuran bagi penentuan pakaian saiz S. Okey, ukuran yang perlu dimasukkan oleh pengguna ialah lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. So, segmen kod perlu menerima input daripada pengguna dan menyemak sama ada ukuran yang diberi menepati ukuran dalam jadual tersebut. So, apa yang dia nak ialah kita buat satu apps pada website dia. Supaya siapa-siapa yang nak beli, dia boleh kunci masuk. Key in saja. Apa ukuran untuk semua ni. Okey, untuk bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan dia. Supaya kita tahu pakaian saiz S ini sesuai tak untuk dia. So, inilah ukuran yang diberi oleh Aini. Okey, kalau baju tu saiz S, bahu dia tidak boleh melebihi 14 inci. Lingkar dada tak boleh melebihi 35 inci. Lingkar pinggang pula tak boleh lebih 26 inci dan sebagainya. Okey, so macam mana kita nak buat apps tersebut? Okey, so cikgu akan tunjuk dua cara. Satu, kita guna Scratch. Satu lagi, kita guna Python. Okey, sebelum kita mula, ingat lagi tak? Kita ada dua jenis. Cara kita boleh mempersembahkan, ataupun present algoritma kita, iaitu catat alih ataupun pseudocode. So, kita tengok, kita buat catat alih dulu. Mula, kita kena suruh orang tu masukkan ukuran bagi bahu, dada, pinggang, pinggul dan panjang lengan. Kita kena setkan ukuran tu yang dimasukkan. Apa yang orang tu masukkan kita set dulu. Lepas tu, kita kena paparkan ukuran bahu. Dan nilai boolean, bahu adalah kurang daripada 14. Contohnya ni. Tak boleh melebihi 14. Papa ukuran lingkar dada, nilai boolean adalah tak boleh lebih 35. Semua ikut yang ni. Dan seterusnya sama untuk bahagian lain. Lepas tu, tamat. So, kalau kita nak guna Scratch, macam mana kita nak buat apps ni? Jom kita tengok video yang seterusnya.